dah terbubar dengan rasminya hari ni lah. So ingat kita usah bubar ni, kita pun dah, Datuk pun dah banyak cakap. So saya nak fokus mengenai Datuk masih kata status quo, Exco masih berjalan seperti biasa, menjalankan tugas-tugas yang masih ada caretaker kan. So saya nak tahu macam masalah mengenai rakyat. Selama ni dia mengadu dengan wakil rakyat. Masalah sekarang wakil rakyat pun bukan YB lagi. So bagaimana kita nak memastikan rakyat masih dapat meluahkan masalah ke melalui wakil-wakil yang bukan YB ni? Terima kasih Zain ya, kerana bagi saya peluang nak menerangkan keadaan sebenar. Dia untuk kita menolong dan juga untuk kita bertugas untuk rakyat ni, dia bukan kiranya ada wakil rakyat ataupun tak ada wakil rakyat. Sebab saya pun dah cakap bahawa kalaupun Dewan Undangan Negeri dah terbubar, hari ini dah terbubar, tetapi usaha untuk mensejahterakan rakyat ataupun perkhidmatan kita untuk kita berikan kepada rakyat tetap akan berjalan. Tak bermakna pula bila dah tak ada jadi wakil rakyat kita tak boleh untuk kita membantu dan juga menolong rakyat. Supaya juga masa sebelum Dewan terbubar itu hari, di kawasan-kawasan yang BN kalah dulu, kita ada pusat-pusat khidmat masyarakat BN. Mereka ni bukannya wakil rakyat pun. Ia merupakan sebagai pegawai khas ataupun individu yang kita lantik untuk menguruskan pusat khidmat tersebut. Dan rakyat datang bertumpu ke situ. Macam di kawasan Ampangan misalnya kan. Kawasan Ampangan, kita ada pusat khidmat Ampangan kita. Pusat khidmat masyarakat Barisan Nasional Don Ampangan. Orang bertumpu ke situ. Macam di Parui pula, kita ada 3 bukan 1. Pusat khidmat masyarakat, Dewan Undangan Negeri Parui, dan juga kawasan-kawasan lain. Jadi soal sama ada rakyat takut ataupun soal rakyat keliru sama ada selepas Dewan dibubarkan ni ada ke tidak tempat orang nak mengadu, tak timbul. Baru ni tadi saya pun dah bercakap dengan semua bekas-bekas wakil rakyat lah ya, supaya terus dan pastikan bahawa khidmat kita menjalankan tugas sebagai pemimpin masyarakat akan kita teruskan. Dan jangan kita berhenti sehinggalah nanti kita pilihan raya, dan selepas pilihan raya kalau dipilih kita teruskan tugas, kalau tak dipilih maka wakil rakyat yang barulah yang akan mengambil alih tempat untuk meneruskan khidmat kita kepada masyarakat dan juga kepada orang ramai. Mungkin ada di kalangan YB yang merasakan dia yang tak terpilih kali ni, dan dia rasa biar sebab dia pun bukan YB dan dia rasa dia tak terpilih, apa dia nak berkhidmat apa. Adakah masalah macam ni? Kalau ada segintir macam tu, macam mana pula dia tahu dia tak terpilih? Yalah, mungkin dia rasa ke tak timbul soal lah kalau kita sebagai seorang pemimpin kan. Kalau kita ingat kasa kita jadi wakil rakyat saja, lepas tu dalam tempoh kita nak pilihan raya ni kita tak nak menjalankan tugas ataupun untuk kita berkhidmat, itu tak betul lah. Yang pentingnya ialah kita berkhidmat kepada masyarakat ini dalam apa jua kapasiti kita jadi yang berhormat ke, kapasiti kita sebagai pemimpin bahagian ke. Sekarang ni banyak YB dia adalah juga seorang pemimpin kepada dalam kawasan bahagian masing-masing. Dia boleh jalankan tugas di atas kapasiti dia pemimpin di bahagian. Kalaupun tak nak menggunakan ataupun tidak lagi mengatakan bahawa dia ni bukan wakil rakyat lagi. Mana kesinambungan tu berterusan sehinggalah kita pilihan raya. Kesinambungan tu tetap. Itu sebab saya katakan tadi, rakyat tak perlu risau. Orang ramai tak perlu takut bahawa perkhidmatan yang selalunya dia akan dapat daripada pusat-pusat khidmat Barisan Nasional yang ada wakil rakyat, bila dah bubar, perkhidmatan tu tak ada. Kerana perkhidmatan apa yang kita buat pusat khidmat masyarakat itu akan berterusan. Waimah besok kalau kalah pun kawasan tu kita akan ada. Kita punya pusat khidmat tu akan tetap ada di situ. Dan akan ada orang yang akan mengurusnya. Bukan sebagai kapasiti wakil rakyat, tapi sebagai orang yang bertugas
saya panggil sebagai pegawai khas Pusat Khidmat Barisan Nasional. So dalam masa 60 hari ini sudah pasti rakyat akan menyumbang undi menentukan siapakah yang akan membentuk kerajaan di Negeri Sembilan dalam masa 60 hari. Ya. So yang Mak Muhammad melihat bagaimana mood ataupun bagaimana mood rakyat terhadap kerajaan yang ada sekarang. Alhamdulillah, Cik Kamal, sebab seperti yang selalu saya cakap, nampak jelas sekali bahawa mood rakyat sekarang ni dia banyak condong kepada untuk menyokong Barisan Nasional. Terutamanya apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Najib kan, Perdana Menteri kita, dalam masa 4 tahun macam-macam dia buat. Macam-macam dasar itu, dasar ini, mentransformasikan kerajaan, mentransformasi ekonomi, membantu rakyat dalam bentuk produk satu Malaysia macam-macam. Jadi rakyat dah nampak. Dan nampaknya bahawa apa saja isu-isu yang dulu bermain di kepala masyarakat, seperti dalam masa kita menghadapi pilihan raya yang ke-12 dulu, hari ini isu-isu tu semua dah satu persatu ditangani oleh kerajaan kita di bawah pimpinan Perdana Menteri. Dulu kalau masa kita menghadapi pilihan raya ke-12, pegawai kerajaan ke kalangan awam pun kecewa dengan kerajaan. Masa tu nak minta bonus tak dapat. Sekarang ni tak minta apa, the feel good factor is there. Setiap sektor masyarakat ditangani oleh Datuk Najib. Baru-baru ni bagi pula taksi, lesen taksi, permit taksi, yang mana ini merupakan isu yang besar. Ada satu orang tu sampai 15 tahun bawa taksi, permit orang lain. Nak bayar satu hari duit permit saja RM20. Bukan senang nak cari RM20. Dah sampai potang kan minyak lain. Kan? Dah sampai potang kan dah malam barulah dapat RM2-3 duit ekstra untuk diri dia selepas tolak sewa dan tolak minyak. Ya, jadi ini dah dapat permit sendiri. Dapat pula diskaun lagi RM5,000. Siapa nak bagi? Itu transformation di peringkat pusat lah. Ya. Bagaimana pula transformasi di peringkat kerajaan negeri pula yang rakyat boleh lihat sepanjang kerajaan di Negeri Sembilan ni kan memang the feel good factor tu memang kita tanam daripada awal lagi sejak saya balik, dengan dasar-dasar yang kita buat, yang kita perkenalkan. Terutamanya yang pertama sekali saya buat dasar adalah dasar jaringan keselamatan sosial, dasar yang mana kita mahu melihat supaya yang memerlukan bantuan akan kita bantu, yang miskin, yang daif, miskin tegar, kita saring dalam masyarakat kita. Dan Alhamdulillah dasar tersebut amat berjaya, dan orang nampak jelas sekali bahawa mana-mana pun orang mengakui hakikat bahawa dasar jaringan keselamatan sosial yang kita buat di Negeri Sembilan ini amat berjaya, dan ia amat dapat dirasai oleh masyarakat di setiap genemak pelusuk. Ini bukan saja untuk satu-satu golongan, Melayu ke apa ke, semua orang bukan Melayu, India, Cina, asalkan dia di bawah garisan kemiskinan, kita bagi dia. Maknanya BRIM ni sudah lama dilaksanakan Negeri Sembilan. BRIM di Negeri Sembilan ni sebenarnya dah lama, sejak tahun 2005 kita buat. Tapi Alhamdulillah lah, ianya dibuat di peringkat nasional kan. Alhamdulillah. Dan juga dasar macam kita mementingkan pelajaran, ilmu, saya buat 2005 juga. So ini juga feel good factor. Ibu bapa sekarang ni suka keputusan peperiksaan di Negeri Sembilan ni cemerlang. UPSR dulu teruk, sekarang ni kita letak matlamat cuma kelompok kelima ke atas saja, peringkat kebangsaan. Tetapi dia punya momentum tu begitu kuat sekali kan. Maka kita berjaya 3 tahun betul-betul dapat nombor 2 peringkat kebangsaan, PMR nombor 3. Baru-baru ni SPM patutnya kita dapat nombor 2, tapi dia letaknya wilayah Persekutuan Putrajaya tu sebagai satu sektor, 2 biji sekolah aja. Sekolah Sri Putri dengan Sekolah Alam Shah 2 biji. Lepas tu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kita Negeri Sembilan nombor 3. Alhamdulillah, dengan sekolah yang ada bertaraf Felda, bertaraf luar bandar, tapi Negeri Sembilan dapat mencapai keputusan yang cemerlang. Ini menggembirakan. Bila kita bercakap pasal pelajaran, dia cross society. Orang suka. Sekolah-sekolah berjaya. Ini ada feel good factor juga, yang mana di Negeri Sembilan orang nampak. Dan yang paling jelas sekali adalah pembangunan fizikal lah yang kita lakukan, jalan-jalan dia, pembangunan infrastrukturnya yang kita buat nampak jelas dan orang tak dapat menafikan. Datuk Sri, okey, kerajaan banyak buat transformation bagi pemerintasi apa, tapi
pembangkang dia dah eksploitasikan apa yang kita buat sekarang. Dia kata kita ambil daripada apa yang diorang nak buat sebelum yang dia orang cadangkan dalam buku jingga. Apa pendapat Sri Nigel tu? Tak ada. Ini nak, dia boleh cakap lah, sebab dia pun ambil daripada ciplak apa yang nak kata nak buat. Pasal nak bagi permit taksi ni, saya dah buat proposal daripada Negeri Sembilan. Sebab saya minta dulu Yayasan Negeri Sembilan, kita nak minta 2,000 permit taksi. Nak kita bagi-bagi kan, nak kita subsidize orang ni. Ini kita bawa ke mesyuarat, dan tetapi mesyuarat kata lebih baik kita buat supaya kita bagi kepada individu-individu. Ini dah 3 tahun lebih. Jadi pembangkang tak boleh kata buku jingga dia. Buku jingga dia pakai agak-agak aja, tapi kita buat kan. Jadi tak timbul isu, tak timbul masalah mengatakan kita mengikut apa yang dia nak buat. Okay, dari segi KDNK, kita perhatikan Negeri Sembilan ni dah hampir marah ke negeri maju. So, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan pembawakan Negeri Sembilan jauh ke depan yang telah Datuk Seri buat selama ni? Dia macam ni lah. Negeri Sembilan ni kita, ekonomi kita memang bergantung penuh kepada perindustrian. Kita tak dapat nafikan. Tetapi perindustrian ini, ekonomi kita kalau bergantung kepada satu sektor sangat membahaya. Itu sebabnya saya nak pecahkan sikit supaya kebergantungan kita kepada satu sektor tu dapat kita kurangkan. Kerana nampak jelas sekali Negeri Sembilan ni kita punya KDNK kita ataupun kita punya GDP kita bergantung besar kepada sektor perindustrian, hampir 80%. Tetapi alhamdulillah lah, walaupun ekonomi dunia tak begitu baik sekarang, kita tak sangatlah apa orang kata mengalami masalah-masalah ni. Walaupun ekspor yang kita daftarkan di Negeri Sembilan ini menurun banyak, tapi alhamdulillah ekonomi domestik kita kuat, dan kita punya IKS kita pun boleh menampung kekurangan dari segi sektor ekonomi perdagangan dengan luar negara. Kita bertuah, dan juga kita juga merasa bersyukur kerana kerajaan pusat pun dah mengiktiraf supaya Seremban dan juga daerah sekitar sini di Negeri Sembilan Barat ini dah dijadikan sebagai sebahagian daripada Lembah Kelang yang besar. Ini penting kerana dari segi pembangunan kita akan dapat merancang supaya apa saja pembangunan nak dibuat di Lembah Kelang, Negeri Sembilan akan masuk dalam dia punya pertimbangan. Dan adalah tidak ekonomikal lagi dah apa saja nak dibuat Kuala Lumpur tu. Sebab Kuala Lumpur terlampau mahal. Kuala Lumpur dah terlampau mahal. Tanah dia pun dah tinggi harga. Jadi kita ni umpama sebuah kawasan yang baru, yang mana kita boleh menawarkan macam-macam. Saya boleh menarik, sebab ramai pelabur yang boleh datang ke sini. Macam juga Malaysia boleh menarik pelabur daripada luar negara kerana kita menyediakan insentif-insentif dan juga kawasan yang lain. Tapi di Negeri Sembilan pun dia punya umpamanya pun begitu, iaitu kita boleh menarik pelabur daripada Lembah Kelang untuk datang ke sini. Jadi ini penting. Itu sebabnya dasar kita nak menjadi sebagai sebuah negeri yang dilihat sebagai business friendly, supaya apa saja yang nak dilakukan, sebarang bentuk perniagaan, sebarang bentuk bisnes yang nak dibuat di sini didapat diselesaikan ataupun diurus dengan baik. Adakah ini berlaku disebabkan adanya hubungan yang baik antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat? Dan adakah ini disebabkan kerana apabila berlakunya perubahan kerajaan Selangor, jadi kebanyakan pelabur itu lebih berminat melihat kestabilan di Negeri Sembilan untuk mereka untuk ditumpuan? Dia macam ni lah kan, orang yang nak melabur dia akan lihat, dia tak akan bawa dia punya modal ke negeri yang kelang kabut. Dia tak akan bawa modal dia ke kawasan yang dia tak rasa selamat, yang dia rasakan ada macam-macam masalah. Nak melabur kat situ, dekat Selangor, air pun tidak ada jaminan. Orang tak akan bawa pelaburan ke situ. Dan lagi satu yang saya katakan tadi, kita bertuah kerana kita sehaluan dengan kerajaan pusat. Saya berani cakaplah bahawa tanpa bantuan daripada kerajaan pusat, kita tak boleh ke mana. Maknanya hubungan baik dan hubungan akrab dengan kerajaan pusat, sehaluan dengan kerajaan pusat itu amat penting. Jangan kita ingat kita boleh diri sendiri macam negeri-negeri lain, dia ingat dia boleh berdiri sendiri. Ekonomi kita belum sebesar mana untuk kita
membolehkan kita berdiri sendiri. Dari segi population base pun tak besar, dari segi economic growth pun tak ada, dari segi kita punya annual revenue pun tak berapa sangat. Jadi macam mana katanya, misalnya Negeri Sembilan besok tak nak sehaluan dengan kerajaan pusat, kita nak hidup macam mana? Negeri yang kaya macam Selangor pun tak boleh hidup. Cannot. Kalau tanpa bantuan kerajaan pusat, no way Selangor can go. Apa yang ada tu besok akan hanyut. Dan tambahan pula, bila orang dah nampak bahawa tidak adanya sehaluan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri tersebut, orang tak akan melabur, orang tak akan pergi ke sana, because sebab dia tahu bila-bila masa sahaja bahawa keadaan akan menjadi tak tentu hala. Jadi orang dia akan melihat daripada jauh, dan apa yang ada kat situ pun orang merasa tidak lagi selamat dan dia akan keluar. Itu sebabnya saya di Negeri Sembilan ini, alhamdulillah, pelaburan datang mencurah-curah. Sebab dia tahu, nombor satu, kerajaan kita menyediakan fasiliti dan juga prasarana yang baik untuk dia orang, dan kita mempunyai hubungan baik dengan kerajaan pusat. Nombor tiga, kita menawarkan suatu hubungan baik di antara kawasan yang selamat untuk mereka datang melabur di sini. Very kondusif. Ya. So itu merupakan resepi yang paling penting. Tak timbul soal walau macam mana bagus pun negara tersebut, tetapi kalau dasar dia dan cara dia memimpin. Kita tengok dululah macam Filipina. Awal tahun 70-an, negara Filipina sebagai the Tiger of the Asian. Kalau nak pergi melanjutkan pelajaran, kena pergi Manila di ASEAN Institute of Management. Tapi hari ini mana dia? Salah pilih pemimpin, hanyut. Begitu juga dengan keadaan negara kita. Jangan salah pemimpin, salah pilih pemimpin, besok hanyut. Saya ingin pergi kepada topik yang lebih juicy lagi, Yang Muhammad, tentang pembangkang sekarang ni, khususnya DAP dan PKR di Benpas pun sedang mencanang di seluruh pelosok kampung-kampung, menyatakan bahawa mereka akan dapat menawan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni bukan lagi fixed deposit untuk Barisan Nasional. DUN akan dapat ditawan juga beberapa kawasan parlimen. What do you have to say about this? Adakah ini persepsi yang cuba dibina, ataupun ini hanya omong angan-angan kosong? Dia daripada awal lah, sebab dia dah hampir dia katakan kita majoriti pada 2008 5 kerusi saja. Tak pernah dia rasa macam tu. Selamanya Negeri Sembilan ni merupakan negeri yang dia tak boleh langsung nak cakap apalah kan. Selalunya 100%, kalah 2-3 saja. Tapi 2008 tu, kerana ombak tsunami yang besar, Pulau Pinang kalah, Kedah kalah, Perak kalah, dan Selangor, siapa sangka Selangor boleh kalah, wilayah Persekutuan kalah. Sampai ombak tu kena 9, nasib baik kita boleh tahan ombak tu di sini. Kalau tidak, dengan kita pun hanyut sekali. Tapi untuk pembangkang mengatakan bahawa dia nak ambil Negeri Sembilan ni susah. Kalau dari segi kita katakan ambil secara umumnya, orang melihat bahawa Negeri Sembilan ni, kalau orang tak tahu dia punya demografi dia, orang nampak keadaan kita memang susah. Sebab pengundi bukan Melayu, bukan Bumiputera tu hampir dah nak sama banyak. Tapi dia punya konsentrasi cuma di 5-6 buah tompek je. Yang lain tu masih lagi dominan kuat Barisan Nasional. Jadi DAP nak bertanding di mana? Dia bertanding 12, semua kursi Cina. Dia nak taruh Melayu, kursi Cina tak apalah. Saya nak letakkan calon Melayu di kawasan Melayu. Sebab dia mengajar pengajaran daripada Perak. Sekiranya dia menang, ada menteri bersama. DAP tidak akan meletakkan calon di kawasan Melayu. Sebab dia pun dah setuju dah, saya tahu. Semua kawasan Melayu akan ditandingi oleh PKR dan PAS. Dia cuma ambil kawasan Cina. Jadi tak timbul soal DAP tahu Melayu. Kalau dia nak letakkan calon Melayu di kawasan Cina, by all means, please, kita nak tengok DAP menang ke tidak. DAP ni lah satu parti yang racist, chauvinist Melayu, Cina. Dia tak akan letak lah. Dia cuma meletakkan 12 calonnya. Dia dah setuju pun dah, kita tahu 12 calon untuk pilihan raya yang akan datang ni. 12 calon. Lepas tu dia bertanding 12 tempat. Lepas tu separuh lagi PAS, separuh lagi DAP, PKR. Dia tak letak calon Melayu. Kalau saya nak tengok dia tak calon Melayu pun, ada 1-2 tempat dia tak akan menang lah. Untuk menyanggah pandangan mereka ni, adakah yang Muhammad yakin bahawa DUN kita akan dapat menawan semua DUN yang tewas? Dan memang lepas kepada pembangkang? Memang kita punya strategi
iaitu kawasan yang kita menang sedia ada ni kita cuba supaya untuk kita terus menang, dan kawasan-kawasan yang kita tewas mudah pada pilihan raya 2008 dulu kita cuba ambil balik, terutamanya kerusi-kerusi Melayu majoriti pengundi dia seperti Ampangan, Sekamat dan Parui. Kita boleh menang. Kita kalah di tiga-tiga kawasan ini dulu sebab sabotaj dalaman. Sebab bukannya disebabkan oleh kekuatan pembangkang masa tu. 8 buah kerusi di Negeri Sembilan kalah pada pilihan raya 2008 dulu adalah disebabkan oleh sabotaj. Sabotaj dalaman, baik dalam UMNO, baik dalam MCA, baik dalam MIC. Kalah sebab kita bersengketa dan menikam, bertikapan di antara satu sama lain. Jangan dia nak action lah, dia ingat dia menang sebab dia menang dia kuat. Kita kalah dulu sebab kita bertikaman di antara satu sama lain. Ini dah ni, kalau dapat kita kurangkan pergeseran, kalau kita dapat kurangkan sabotaj-sabotaj dalaman ini, insya-Allah kita kalah pun macam di Ampangan 165. Kita kalah di kawasan-kawasan lain tak sampai 1000. Dan banyak pula kita undi rosak daripada majoriti kita kalah. Jadi insya-Allah kalaulah kita dapat kurangkan sabotaj, seolah-olah akan ada lagi sabotaj di kawasan-kawasan yang tiga, khusus di Parul, Sikamat dengan di adakah UMNO masih tidak belajar, jadi UMNO di bawah masih tidak belajar daripada pengalaman pahit kita kalah sebab ada orang sabotaj? Macam mana tu? selalu kita ingatkan, selalu pemimpin kita ingatkan. Bahkan dalam kita punya mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas, Datuk Najib dia katakan dia tak takut faktor luaran. Dia katakan yang pun dia takut sikit ialah faktor dalaman, sabotaj. Semua angkat janji, angkat sumpah. Tapi tak tahulah angkat sumpah macam dengan kutubah dalam masjid lah. Keluar daripada kutubah kan selipar hilang, selipar orang dia ambil. Orang UMNO ni kadang-kadang payah nak cakap kan. Tapi saya harap supaya belajarlah daripada kesilapan kan, supaya kita jangan besok kalah kita akan menggadai maruah kita. Kalau kita kalah di Negeri Sembilan ni, maknanya kita akan memberikan Negeri Sembilan ini kepada DAP. Kerana yang dominansnya di Negeri Sembilan inilah DAP. Maknanya kalau ada orang Melayu yang memangkah pembangkang, maknanya dia memangkah mengundi DAP. Maknanya memanglah mangkuk, memang bodoh lah Melayu tu. Mengundi DAP yang benar-benar resis, yang benar-benar parti chauvinis perkauman, yang dia memang tak mengakui hakikat bahawa orang Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu dia. So di Negeri Sembilan ni, bahkan di Malaysia pun macam tu, nak buat negara Islam apa kan. Macam kalau 2008 itu misalnya, kalau dia menang di Negeri Sembilan, pas satu kursi dia menang, 3 saja orang Melayu menang, negara Islam apa nak dibuat susahlah temerang orang lah kan. Pas ni kau jom menipu dengan akalkan orang. Okey, sabotaj ni ada di bandar-bandar pilihan raya lah, sama ada di peringkat pembangkang ataupun di peringkat kerajaan. Ya. Sebagai pengurusi BN dan pengurusi UMNO, macam mana untuk mengatasi kalau benda ni berlaku? Apakah kita dah buat bersedia sebenarnya? Itu sebabnya jadi kan saya nasihatkan di beberapa tempat yang kita fikirkan kemungkinan berlaku, kita tak pakai satu saluran saja. Kita tak pakai satu platform macam dulu. Kalau platform ni kaput kita jatuh terduduk. Jadi kita ada 2-3 platform. Dah ada backup. Kalau dia ni tutup bilik gerakan ni, kita ada. Kalau dia tutup bilik kan, kita ada lagi saluran-saluran yang lain. Sebab kita belajar daripada kesilapan lalu. Dulu tu kalau ditutupnya bilik gerakan ni, itulah satu-satunya nadi kita, itulah satu-satunya kita punya jentera. Kalau tutup memang kita bungkus. Sekarang ni kita dah tutup sini kan, insyaAllah yang 2 ni ada lagi. Maksudnya kali ni BN usulnya memang rally bersiap sedia dalam segala bentuk. InsyaAllah kita siap. Missionary apa semua sistem semua memang insyaAllah lah. InsyaAllah kita belajar daripada kesilapan kita. Kita belajar daripada apa yang kita lalui. Dan itu pun walaupun di atas masa yang kita menasihatkan supaya mengenai sabotaj, tapi kita juga mengambil langkah jika berlaku sabotaj. Sebab sabotaj ni akan berlaku. Jangan cakaplah tak ada sabotaj, akan berlaku, cuma peratusannya saja minimize dia punya impact. Barisan Nasional Negeri Sembilan akan mengeluarkan manifesto berasingan dengan pusat atau macam mana? Tak, kita akan ikut manifesto pusat, tapi kita juga akan ada menokok tambah.
kita punya input kita supaya manifesto janji ditepati ke apa ke, kan itu dah baik dah tu. Tapi kita akan tokok tambahlah pengisian kita, apa yang kejayaan kita sesuai dengan keadaan setempat kita. Okey, Datuk Sri, daripada apa yang Datuk Sri cakap, luah dan rasa, keyakinan Barisan Nasional untuk menangkan ini adalah besar pada pandangan. Okey, kalaulah untuk meneruskan diberi kepercayaan oleh rakyat, apakah sebenarnya yang nak Datuk Sri bawa lagi sebenarnya Negeri Sembilan? Ke arah mana lagi? Sekarang dah bawa satu KDK dan dah hampir sama dengan negeri sekitar Lembah Kelang. Ya. So, apa lagi yang Datuk Sri rasa perlu bawa untuk Negeri Sembilan? Bukan apa yang saya fikirkan rasa perlu. Yang perlu kita tentukan sekarang ni, kita mesti tubuhkan kerajaan dan menyambung. Terus menyambung apa yang telah kita rancang. Sebab rancangan kita ni rancangan yang besar. Lembah ilmunya, kita nak buat lembah ilmu. Kita nak lihat supaya Negeri Sembilan betul-betul menjadi sebagai satu lembah ilmu. Sebab lembah ilmu ni bukan saja mencerna dan juga melahirkan ramai bijak pandai, tapi ia juga sebagai salah satu daripada objektif untuk kita meningkatkan KDNK kita, iaitu pelancongan pelajaran dan juga membangunkan Negeri Sembilan. Kerana saya, Negeri Sembilan ni kita terpikul satu tanggungjawab. Kita lah yang paling hampir sekali dengan Lembah Kelang, dengan ibu negara, dengan Kuala Lumpur. Itu sebabnya kerajaan pusat mahu melihat supaya kita mendukung dan juga mengambil tanggungjawab untuk kita menampung apa yang dikenal pasti di Kuala Lumpur itu sebagai pressure cooker, untuk mengurangkan tekanan KL dan bawa ke sini macam perumahannya, primanya kan. Negeri Sembilan ni yang akan mendukung ni. Sebab kita di Seremban saja dekat yang 2 projek ni di Ulu Temiang ataupun Seremban Utara dan juga di railway station ni 11,000 kat situ. Yang dekat Labu, dekat apa ni, banyak. Kita akan jadi sebagai tempat kerajaan pusat dapat mengurangkan segala tekanan di Lembah Kelang. Ini yang nak kita bawa. Itu sebabnya saya katakan supaya orang Negeri Sembilan bersedia untuk kita menjadi sebagai apa yang dipanggil sebagai satelit Kuala Lumpur. Apa yang kita lihat sekarang, pandangan daripada masyarakat umum, Negeri Sembilan nampaknya kalau dia dapat dikendalikan dengan begitu baik, sama pula dengan kerajaan pusat, dia dapat menyaingi sebenarnya Negeri Selangor. Boleh, insyaAllah. Dari segi limpahan, maknanya dia akan beralih kepada Negeri Selangor, dan kita pun telah nampak peralihan tu dah mula berlaku secara perlahan. Jadi adakah yang amat hormat Datuk Menteri Besar yakin dapat menampung limpahan-limpahan daripada Kuala Lumpur Saya, pandangan saya jauh. Kita memang itu nak kita capai, untuk dapat menampung lempahan-lempahan yang semestinya akan melempah pada Kuala Lumpur. Jadi lempahan tu tak akan ke mana, dia akan datang ke Negeri Sembilan. Sebab dia punya kesenambungan itu adalah ke Negeri Sembilan ke arah selatan. Tapi apa yang kita perlu kita buat sekarang ialah kita mesti menyediakan infrastruktur yang cukup, kemudahan awam yang cukup, supaya nanti kita pula tidak dapat apa orang katakan terjadi pula apa yang dipanggil sebagai import inflation. Jadi ini tidak adil kepada orang di sini. Itu sebabnya kita nak buat elok-elok kawasan perindustrian yang sempurna, kawasan perumahan yang sempurna, di mana kawasan komersial yang jangan bercampur-campur. Sebab kalau nanti dan juga sistem pengangkutan awam yang bersepadu. Ini yang kita nak buat, macam pembangunan semula stesen kereta api Seremban, yang mana dia akan berhampiran dengan stesen bas Terminal 1, dan juga kita nak buat supaya integrated taxi punya terminal juga sama. Jadi dia tak putih-putih macam di Kuala Lumpur tu. Kita kena belajar lah. Dia punya apa orang kata connectivity tu tak ada. Feeder antara satu tempat tu jauh. Stesen kereta api dia jauh, terminal bas dia kat Pudu Raya. Seksi dia ke sini, sandu ke sini. Jadi kita tak mahu itu berlaku. Jadi kita integrated, suatu sistem pengangkutan awam yang bersepadu. Orang turun kereta api, dia jalan sekejap sampai stesen bas. Orang turun kereta api, dia jalan sekejap stesen kereta api. Orang turun sekejap, dia akan turun pada bas, daripada Kopilah dah sampai. Lantas dia jambat, dah naik kereta api. Ini yang kita nak buat supaya bila kita nanti kita dah siapkan integrated public transportation system di Negeri Sembilan ini, kita nak akan kembangkan pembangunan kita. Jadi bila dah ada tu besok, insyaAllah
Saya yakin dan percaya Negeri Sembilan akan menjadi sebagai satu kawasan pembangunan yang akan dapat menampung keperluan-keperluan di Lembah Kelang. Ini mana fokus selepas PKN ini adalah untuk menjadikan sistem di Negeri Sembilan lebih efisien dalam bentuk sarana pengangkutan apa semua. Memang kita nak buat itu. Itu sebabnya kita punya plan pembangunan Negeri Sembilan sampai 2025 kita ubah suai balik. Kita dah ubah suai dah kerana mengambil kira perkembangan terbaru dan juga mengambil kira program transformasi ekonomi yang dilancarkan oleh Datuk Najib, dan kita nak jadikan supaya Negeri Sembilan boleh menampung, Negeri Sembilan boleh dijadikan sebagai harapan oleh Kerajaan Persekutuan untuk kita memberikan apa saja input-input dan juga memberikan apa saja tempat yang diperlukan untuk Kerajaan Persekutuan membangun. Yang Muhammad, kita tidak harus lupa pada satu lagi sektor, iaitu golongan muda di Negeri Sembilan di sini. Biasa mungkin Negeri Sembilan pun mungkin bertuah kerana Ketua Pemuda itu sendiri pun asalnya daripada Negeri Sembilan. Jadi mungkin banyak perancangannya. Tapi daripada kerajaan negeri itu sendiri ada perancangan khusus untuk golongan muda supaya mereka merasa tidak tersisih dalam arus pembangunan yang ada sekarang. Penyediaan kompleks sukan, tempat gelanggang futsal, stadium. Negeri Sembilan ni kalau saya boleh beritahu lah, saya rasa satu-satunya negeri yang kita mempunyai rancangan pembangunan belia 5 tahun. Kita ada 5 tahun. Sekarang kita dah masuk rancangan Malaysia ataupun rancangan pembangunan belia kedua, iaitu rancangan Malaysia pembangunan 5 tahun kedua pembangunan belia. Saya mulakan 2005 sampai 2010. Sekarang ni dah masuk rancangan pembangunan belia 5 tahun kedua. Kita nak buat macam rancangan Malaysia ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi hasil daripada tu pencambahan pemikiran kita banyak kita buat dah. Saya rasa Negeri Sembilan satu-satunya kat negeri yang kita ada sekretariat belia yang tidak ada kena-mengena dengan jabatan belia. Ini di bawah Yayasan Negeri Sembilan. Kita ada pegawai dia, kita ada sekretariat kita, dan setiap Dewan Undangan Negeri kita ada penyelaras belia. Yang mana kerja penyelaras belia ini yang dibagi allowance bulanan oleh yayasan, mereka menyelaraskan pula kegiatan belia di kawasan masing-masing. Dia akan menjadi koordinator. Sebab apa yang nak saya buat ialah, apa yang nak kita lakukan di sini ialah kita tak mahu sentiasa menyuruh belia buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Kita nak dengar daripada belia apa kau nak buat. Jadi dia akan menyelaras, dia form komiti pula kat sana, dan mana dia akan membuatkan dia punya brainstorming kawasan masing-masing, dan dia datang kepada kita, dia akan beritahu dia nak buat itu, nak buat ini, dia buat itu, dan kita akan kumpulkan. Maka daripada situ kita akan dapat arah tuju belia. Belia ni dia macam-macam lapisan. Ada belia yang suka bersukan, ada belia yang bersuka berseni, ada belia yang suka macam-macam, outdoor punya apa kan. Jadi kita tak boleh menyeragamkan satu. There's no, orang putih kata there's no one size fits all, kerana dia macam-macam golongan. Ada yang suka bersukan, itu sebabnya kita buat. Dulu belia orang kata bermasalah, amat rempit lah, apalah macam-macam. Tapi bila kita kaji, apa sebab kita nak menghalang dia tak boleh. Macam mana nak halang? Nak buat roadblock sini, dia pergi sana. Buat roadblock sini, dia pergi situ. Tapi yang pentingnya lah we participate. Kita participate ni. Kita lihat apa kemahuan dia. Apa sebab dia merempit? Sebab dia tak ada apa-apa nak buat. Tapi bila kita fikirkan, oi, apa patut kita buat? Jadi salah satu daripadanya lah kita buat satu dasar. Belia ni mesti ada tempat untuk mereka menghabiskan masa dia. Macam elektrik lah ya, ataupun air. Elektrik ni tu sebab dia ikut wayar. Kalau tidak menggebak-gebak dia, habislah orang mati kebakaran. Ataupun air mesti ada longkang dia. Belia pun begitu juga. Dia tenaga muda, dia very dynamic kan, a lot of energy. Kalau tak kita susun ikut saluran dia, itu yang huru-hara kita buatnya. Merimpit sana, merayau sini, itu. Tapi bila kita dah susun, okey, belia yang suka bersukan, kita buat. Dalam masa 3 tahun kita dah bina 154 padang futsal di Negeri Sembilan. 154 padang futsal. Itu sebabnya sekarang di Negeri Sembilan, ujung-ujung minggu semua kita tak nampak lagi dah masalah rempit. Ya, boleh tanya. Sebab sekarang belia dah masing-masing buat pertandingan main futsal sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Ujung minggu lagi ramai.
Padang bola pun dah hebat kan. Padang bola, kompleks sukan dah kita buatkan sebagai filter rumput tiruan dan macam-macam. So boleh nampak berapa ramai orang bersukan. Lepas tu macam dia Jempol, dia suka sukan lasak. Saya benarkan tanah kerajaan dibuat sebagai motocross punya tempat. Hari-hari kalau hujung minggu beratus-ratus motocross. Budak yang suka apa ni? Motor ni. Dia pergi situ. Dia dalam tu dia buat motocross. Jadi apa yang saya katakan tadi, kita kena memahami beliau ni. Sebab beliau dia tak suka disuruh arah. Kita dengar dia apa dia nak buat, kita cuba tolong. Jadi dia akan datang. Beliau ni masalah dia satu je. Dia kekurangan. Jadi kalau kita dapat arah, dapat susun atur dia, nak buat tu buat ni. Ada yang suka berdrama, ada yang suka apa? Kita ada teater kita. Dewan teater kita dah siap. Kita buat dewan teater kita 5 juta, 5.5 juta dekat kompleks beliau. Ada yang suka berdrama, ada yang suka apa, macam-macam. Ada suka pula yang belia masjid ni pun ada juga. Yang suka itu tak apa, kita by all means dengan pemuda-pemuda dia, apa ni panggil sebagai belia masjid dia. So alhamdulillah di Negeri Sembilan ni kita bersama-sama dengan beliau. Beliau tidak terpinggir daripada arus. Yes. Ada roadmap dia dan dia mempunyai saluran-saluran untuk dia menghabiskan masa ataupun mereka meluangkan masa mereka. Okey, Datuk Sri saya tengok dah banyak buat infra, everything semua dia dah kompleks. InsyaAllah. So, rakyat Negeri Sembilan dia ada 60 hari untuk menentukan kerajaan akan datang. Ya. So apa harapan Datuk Sri untuk memastikan apa yang Datuk Sri rancang dan inginkan berlaku, termasuk yang plan 2025 tu berlaku? Apa harapan daripada rakyat Negeri Sembilan ni? Harapan saya samalah dengan harapan orang lain, supaya rakyat Negeri Sembilan, saya yakin rakyat Negeri Sembilan dia boleh menilai. Itu sebabnya saya katakan tadi, saya nampak keyakinan bahawa rakyat di Negeri Sembilan ini banyak dah bersama-sama akan bersama dengan kerajaan, khususnya dengan apa yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Itu sebagai induk kepada segala apa yang berlaku di dalam negara kita ini. The feel good factor, kesejahteraan rakyat. Dan di samping di peringkat negeri pula, saya dengan program-program kita kerajaan negeri yang lebih menyenangkan dan memudahkan lagi rakyat. Dia merasa selesa, dengan keadaan-keadaan sekitar dia, dengan macam-macam apa yang kita buat. Baru-baru ni kita bagi sampai 230,000 tong sampah beroda. 230,000 biji, tiap-tiap rumah dapat tong. Saya dapat. Ya, dapat. Kita bagi. Sebab saya tak nak tengok lagi sampah berlungut-lungut tak berpungut. Lepas tu kalau tak berpungut pun tak apa, dia berlungut tersusun elok, tapi yang dah pecah-pecah, dah digigit dan binatang liar kan, semua kan buruk sangat rupa dia. Ini pun kadang-kadang dia akan menyebabkan orang kata resentment tu. Kalaupun kadang-kadang lori rosak, tak dapat pungut, patut datang 2 hari sekali, dia tak datang 4 hari. Tapi kalau bertutup beroda kan, dia tak akan nampak bersepah-sepah. Ini satu, orang katakan satu isu yang kadang-kadang kita rasa remeh, tapi dia besar kepada orang. Di Selangor tu isu besar sebenarnya. Sampah tak berkutip. Sampah tak berkutip kan? Lambat-lambat busuk macam-macam. So tak apa, saya katakan kita akan bayar dalam masa 7 tahun. Kita buat macam kita buat issuing of bond, PBT buat bond 7 tahun saya katakan, tapi you buy first. Dia dengan bond kita itu dia akan mengambil banking facilities, SWM dan juga apa, dia bagi dulu. So kalau kita nak beli berperingkat-peringkat, dia punya proses tu very slow. Proses itu berperingkat. Beli dekat Ampangan, belilah setahun dapatlah 2,000, 3,000. Tapi sekarang ni 230,000 tong sampah beroda yang berkualiti tinggi dapat kita serahkan kepada rakyat. Itu yang pentingnya. Jadi cara-cara ini yang kita perlu buat, dan insya-Allah rakyat boleh fikir. Rakyat nampak. Macam mana pula dengan perception yang mengatakan bahawa Chinese voters ni masih lagi tidak bersama dengan Barisan Nasional? Dalam konteks di Negeri Sembilan bagaimana? Kita tak boleh orang kata faktor untuk mereka kembali balik mendukung kerajaan. macam ni lah ya. Kita tak boleh orang katakan apa dipanggil sebagai main pukul rata je. Kita kata Chinese not with the big N. You look at Negeri Sembilan itu kita buat dinner. Untuk 30,000 orang datang 35,000 tu.
Dan PM agaknya dia memang nak test kita, nak test saya ke apa ke. Dalam masa berapa hari je. Kita mesyuarat PM punya visit kat sini 3 bulan. Petang tu kita cakap kita nak buat, patut nak buat 23 bulan. Lepas tu ditunda, dipendekkan kepada 16 bulan. But we manage. Ada genuine Negeri Sembilan. Oh, dia semua daripada kawasan sekitar. Kita bagi ke jabatan rumah ke rumah. Kata mereka ni dia beli apa mana-mana, dia are genuine datang. Oh no, dia orang jalan kaki datang. Maknanya orang sekitar ni datang. Macam kita bawa Tan Sri Mahyudin buat kat Ampangan, orang sekitar datang. Dan dia datang. Dan bayangkan dalam masa satu majlis itu kita boleh pungut 720,000 pungutan untuk Lahad Datu. Itu yang PM so impressed. 720,000 dia katakan satu-satunya majlis yang boleh mengumpulkan begitu banyak duit. Orang Cina ni kalau tak suka, jangankan nak bagi 1,000, bagi RM10 dia tak nak dah. Kan? Dan dia tunggu sampai PM balik, dia tak balik. Jadi kita jangan pukul rata bahawa oh semua Cina tak undi BN. Boleh jadi dia tak suka siapa-siapa, tapi dia dengan Datuk Najib, saya rasa Cina mempunyai harapan yang besar. Dia orang ni pandai. Orang Cina ni dia pandai. Dia boleh tengok Datuk Najib adalah merupakan seorang pemimpin yang dia boleh bergantung harap. Dia nak harap kat Haji Hadi. Besok Kuala Long nak jadi dia mampu. Dalam konteks Negeri Sembilan, masyarakat Cina yakinlah dengan dasar-dasar, dengan apa transformation yang Muhammad perkenal. InsyaAllah saya rasakan, especially dalam apa yang kita dapat yakinkan mereka ni, Cina ni dia satu je. Dia punya isu dia. Nombor satu dia punya bahasa, nombor dua sekolah dia. Kalau ini tidak menjadi isu kepada mereka, mereka tak ada masalah. Sebab berniaga ke apa, dia okey. Tapi jangan usik isu bahasa dia, jangan usik sekolah dia. Tapi kat Negeri Sembilan ni sekolah dia bagus. Dapat kita bantu dan juga mereka senang, tak ada apa-apa masalah. Dia dengan tanah-tanah kerajaan yang dia gunakan, semua kita benarkan. Jadi tak ada isu bagi mereka, ya.